Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang mana kita sampai hari itu kepada bahagian yang tajuk berkenaan dengan apa yang halal untuk wanita yang haid, mana apa yang boleh dan tak boleh untuk seorang yang haid. Dan itu bab yang ke-20 bab ke-20. Yang terakhir kita baca itu adalah berkenaan dengan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu 234 bahawa orang Yahudi dahulu mereka apabila haid seorang wanita di kalangan mereka takkan makan dengan wanita tersebut dan takkan himpunkan wanita-wanita tadi dalam rumah-rumah. Lalu telah bertanya sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi tentang perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah nyatakan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad berkenaan dengan mahid, mana tempoh haid ataupun kedatangan haid. Qul huwa adza. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, katakanlah hai Muhammad, dia adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka i'tizal, jauhkan diri kamu daripada wanita pada haid. Tapi Nabi terangkan, maksud jauhkan tadi bukan letak dekat luar rumah. You haid, duduk kat store. Kan? Faqala, bersabda Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah semua benda kecuali nikah, kecuali persetubuhan. Maka bila sampai perkara tersebut pada orang Yahudi, faqala, mereka berkata, ma yuridu hadzal rajul, tak nak lelaki ini ayyada amin amna syai'a, untuk tinggalkan perkara kita apa-apa, illa khalafana fihi, kecuali dia akan apa, mencanggahi kita padanya. Lalu faja Usaid bin Khudair, bila Yahudi cakap macam tu, Usaid bin Khudair dan juga Abbad bin Bish, mereka datang dan mereka berkata, faqala, mereka berdua berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahuda taqulu kadza wa kadza. Orang Yahudi kata-kata sekian. Maksud dia kata Muhammad tak nak orang nama Muhammad ni tak nak biarkan apa-apa urusan kita kecuali dia akan canggahi kita. Maka fala nujami'uhunna, tak tahu dia, jadi kita nak setubuhi ke? Mengapa tidak kita setubuhi pula wanita-wanita dalam haid? Mana terus langgar terus sampai peringkat. Sedangkan dia di sini ekstrim kepada langgar terus. Mana benda yang memang dalam syariat kita haram-haramlah. Walaupun kita kata ada persamaan dengan Yahudi, tapi jangan kita kata sama pula macam ini sesama Yahudi je, langgar. Tak boleh juga. Tak ada benda yang haram, memang haram kerana syariat kita haramkan. Tidak Allah kata fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah wanita ketika dalam haid. So dia dalam persetubuhan. Lain-lain benda buat. Dia kata buat semua benda kecuali nikah. Ya. Lalu bila orang cakap itu fataghayyara wajhu Rasulullah SAW, maka berubah wajah Rasulullah SAW. Ya. Hatta zananna an qad wajada alaihi ba, sehingga kami sangka, kami rasakan dia telah telah terasa dengan ini something, mana ada perasaan marah pada mereka berdua. Fa kharaja, mereka berdua lalu keluar. Lepas tu fastaqbalahuma hadiyatun, maka bertemu dengan mereka ini hadiah. Mana ada orang hantar hadiah pada Rasulullah SAW, orang pass by dengan hadiah tadi, min labanin, iaitu hadiah tadi daripada susu. Ilan Nabi, kepada Nabi SAW, fa arsala ila athari fi atharihima, maka Nabi pun utus pada ekori kesan mereka dua, langkah mereka dua. Fasaqahuma, panggil mereka dua datang balik, kemudian bagi Nabi SAW bagi mereka minum susu tersebut. Fa arafa, maka mereka berdua tahu alam yajid alaihima, bahawa baginda tak marah mereka berdua. So kalau tak, dia orang sangka baginda marah. Okay, baik. Hai, sambung bab yang ke-21. Wahid Mashrin, bab fil wudu'i minal madhi, wa ghasli dzakari minhu 235. An aliyin radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa
fa amartul Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wandah farjaka tawadda wandah farjaka. Okey. Bab wahai 21 bab fil wudu'i mengenai berkenaan al wudu' kita wudu' adalah perbuatan mengasuh bahagian anggota perintah Allah Taala bagi menghalalkan kita untuk membuat solat dan apa pada waktu apa yang seumpama dengan solat dari segi hukum. Apa yang melekat kita bersih daripada hadas kecil, kita wudu'. Okey, wudu' tu menghilangkan hadas kecil. Itu kotoran yang bukan kotoran, sekatan yang menghalang kesahihan ibadat kita. Kalau walaupun tak nampak orang tak wuduk tak nampak kat muka dia. Nah, dia nampak tak wuduk kan, kentut ke mana ada. Dengan sebab itu kita tahu wuduk ni tadi dia menghilangkan halangan yang maknawi. It's not physical. Bukan yang bentuk fizikal. Dia bukan najis yang fizikal. Bukan kotoran fizikal, dia kotoran yang maknawi. Yang tidak dilihat, yang tak nampak. Yang mana kita kata kesan daripada kotoran fizikal tadi, yang tak nampak tadi, dia menghalang kesahihan ibadat kita. Yang dalam bentuk solat dan sebagainya lah. Solat dan seumpamanya yang memerlukan pada wuduk. Ada ibadat yang tak perlu kepada pembersihan daripada hadas kecil. Contoh macam berzikir, mengingati Allah Ta'ala, tak perlu kepada kena wuduk dulu baru zikir, tak ada. Berdoa, tak perlu. Bersedekah, tak perlu. Puasa, tak perlu. Ada orang kita tahan kentut kenapa takut batal puasa. Mana ada. Kan dia kata, kentut batal puasa. Mana ada kentut batal puasa? Kan? Bahkan kalau dia kata orang tu terkeluar air mani dengan tanpa perbuatan dia sendiri, kan? Unintentionally. Dia tiba-tiba terkeluar air mani. Tak batal pun puasa dia. Kalau dia membuat benda yang kita contoh macam dia pegang, dia tengok, dia sekian, dia batal puasa dia. Puasa dia batal. Puasa dia adalah batal. Batal puasa dia. Kalau dia kata bukan dia buat, tiba-tiba terkeluar sendiri, tiba-tiba terkeluar. Dan dia lain. Kalau dia kata dia yang layan, baca benda yang tak betul, tengok benda yang tak elok dan sebagainya, lalu melakukan ni, maka dia batal. Dengan sebab perbuatan dia punya intention dia. Kalau kata benda tanpa disebut sebab terkeluar dengan tak sengaja, maka benda tadi tidak menjadi masalah, tak batal pun. Jadi maksudnya ada benda-benda, banyak benda-benda yang tak memerlukan kepada bersih hadas kecil dan juga hadas besar. Faham? Ibadat ni tak perlu macam tu. Jadi tapi yang mana yang perlukan kepada pembersihan, kena wuduk lah. Jika kita wuduk tak sah, macam tawaf di Baitullah, solat, tak boleh tak buat kecuali dalam keadaan bersih dari kecil dan besar. Kecuali tawaf wada', yang mana kita kata para ulama mengeluarkan fatwa bahawa kalau dia kata wanita tersebut dalam haji tawaf wada' boleh tinggal, tawaf ifadah, tawaf haji, itu masalah sikit. Pasal benda tu adalah tahallul tsani bagi wanita yang contoh macam kadang-kadang dia haid, dia tak boleh nak pergi dan sebagainya. Kalau tapi keluarga nak kena balik. Kalau jadi macam mana? Kalau dia kata dia tinggal, dia tak tinggal seorang. Dan kalau keluarga dia balik, dia balik tanpa tawaf, maka dia tak halal untuk disentuh oleh suami dia. Tahu kan? Tak tahu kan? Tahu kan? Tak tahu. Haji dah haji. Dengar sini. Dia dalam haji ni dia dua tahlul. Tahlul awal yang berlaku maksud dia kita boleh buat semua benda. Lepas tu pakai minyak wangi boleh, baju berjahit boleh sama sekali. Adalah bila seorang tu melontar, menyembelih, bercukur, halal untuk dia semua benda kecuali nikah. Bila pergi ke Mekah, tawaf ifadah saja baru halal untuk nikah. Tinggalkan Mina kan kita ke hari berkenaan dan keadaan pakai pakaian yang luar ihram, pakai minyak wangi pun dah boleh dah, tak ada masalah dah. Bagi untuk kepala ke pakai lah. Tapi bagi lelaki kan, kalau kepala tutup, tapi bila lepas daripada tahallul awal tadi boleh. Tahallul tsani itu masalah sikit. Tahallul tsani ni dia kata dia kalau tak selagi tahallul tsani tak tawaf di Baitullah, selagi itu tak halal untuk dinikah. So untuk wanita yang kita tu masalah wanita yang haid lah, kalau kata sikit datang haid ketika mana di akhir dia datang 10 Hijjah tu, hari tu dia datang haid.
So, 7 hari kena tunggu. Kan jadi masalah kalau dia kata dia dah ending tak apa, kalau keluar family nak lepak situ 10 hari lagi, okey. Tak ada masalah. Katakan nak balik, kena balik juga awal. Bila kita zaman dahulu kita ni lah, zaman sekarang bayar tiket kereta terbang lebih lah. Macam mana? Kan kita kata terbang kita pun tangguhkan timing kan. Bayar lebih sikit, bayar ni. Kalau dia kata tidak, tak boleh tidak, tak ada siapa boleh temankan dia masalah. Kat situ kita kata yang timbul tajuk para ulama mengeluarkan fatwa boleh untuk dia tawaf bagi menyebabkan lepaskan daripada tahallul sani tadi. Dia ni kemudian ni bukannya ni untuk lepaskan saja. Tak boleh. Kalau tidak dia tak boleh nak balik negara dia dan akan menyebabkan dia akan jadi haram untuk disentuh oleh suami dia dalam persetubuhan. Tak boleh. Faham yang tu kes yang apa exception yang perlu ulama bahaskan. Hatta kalau dia kata wanita yang dah tawaf wada tak ada masalah. Tawaf wada perempuan yang haid boleh tinggalkan. Dia boleh tak tinggalkan pasal benda tu bukannya benda yang ditekankan, bukan rukun. Dia jadi wajib tapi bahkan boleh gugur daripada mereka. Tekan kata yang satu lagi tak boleh. Memang tak boleh. Kena buat. Tak buat memang gagal. Faham Okey. Jadi wudu mengenaan dengan wudu minal madhi, daripada madhi. Dia kata minal madhi wa ghusl zakari minhu, dan pembasuhan zakar atau kemaluan daripada madhi. An Ali, daripada Ali 235, daripada Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, kuntu rajulan mazza'an, aku adalah seorang lelaki yang mazza', banyak keluar air madhi. Mana banyak keluar madhi, macam datang dalam kitab Sunan Abu Daud, dia kata kuntu alqal minal madhi min syiddati, mana aku dulu keluar air madhi dengan bersangatan banyak sangat. Fa untuk aku tasilu minhu, lalu aku mandi daripada sebab keluar madhi, hatta tatashaqqaqu zahri, sehingga belakang badan aku terpecah-pecah pasal asyik kena air kering, lalu badan belakang Ali bin Abi Talib, badan belakang dia berpecah-pecah pasal mandi banyak sangat. Dia tak boleh, sebab kenapa kata mandi bagus tapi mandi banyak sangat kerap pun tak boleh juga. Dia anything dalam kehidupan ni macam tu, dia tak boleh lebih melampau. Vitamin C bagus, jangan ambil banyak sangat tau. Rosak ni, rosak pinggang. Kalsium banyak sangat, tulang akan rapuh, bukan makin kuat, dia akan brittle. Kan, mesti banyak sangat makan kalsium gila, jangan gatal. Betul, benda dalam kehidupan kita benda tu kita tak boleh melampau. Benda halal tapi tak nak makan banyak sangat, kan? Baik, gula bagus untuk kesihatan dan sebagainya, kan? Contoh dia kata gula, tak boleh makan banyak. Madu pun tak nak makan banyak. Jadi sukatan dia. Jadi dengan sebab itu kita macam kita kata apa benda tadi, macam Ali bin Abi Talib, dia datang madhi banyak berkerap, sampaikan dan banyak madhi tadi sampaikan dia jadi ingatkan serupa macam mani. Benda tadi memang madhi ni adalah air, dia kata yang putih yang keluar ketika mula abah atau tadak, mana ketika orang tersebut panggil macam cakap, kalau ikut bahasa Inggeris dia foreplay, masa dia orang tu dia sebelum persetubuhan dengan isteri, pegang-pegang, cium-cium sebagainya, ketika tu dia akan keluar air yang putih yang cair sikit. Dan ada juga boleh keluar ketika mana orang tu ingat dia pergi bayangkan something buat persetubuhan dan sebagainya, dia akan keluar boleh sebut dan apa yang banyak keluar pada orang yang bujang, orang yang dah kahwin, dia kurang sikit. Pasal dia tak jadi macam bujang dia macam gitu, macam ni. Dia macam dia tak ni kan. Tak tempat nak salurkan dengan secara halal, maka dia tak tahu nak buat apa, dan sekali kemudian tu keluar macam itulah. Pergi lintas, saya ingat kawan saya cerita kan. Ada dia naik bas dekat Mesir lah. Keluar turun madhi. Dia pasal time tak kahwin lagi. Lepas dah kahwin hilang lah. Tak, dia permainan syaitan mainkan. So, dia ketika mujang ni, dia kata, sebab Nabi kata dalam hadis Nabi, dia kata ya ma'syarah syabab, orang pemuda, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu dengan kamu ni untuk berkahwin, untuk persetubuhan ataupun untuk bekal nafkah perkahwinan, maka berkahwinlah. Okay. Mana Nabi galakkan suruh kahwin awal. Pasal benda tadi melewat-lewatkan tadi bukan kebaikan pun. Zaman kita sekarang ni banyak dah British punya idea, Amerika punya idea, kahwin lewat lagi baik. Bagi alasan dah nanti nak merajam macam mana, nak makan pasir ke, nak bagi makan pasir ke anak orang tu sebagainya. Last sekali takkan kahwin. Kan last sekali dah sampai satu peringkat, orang tu kahwin lain, tak siapa kahwin dengan anak awak. Masalah kan? Jadi masalah. Jadi benda tadi kita kata dalam Islam sebenarnya Allah Taala akan bantu, rezeki tu Allah Taala yang buka. Jangan jadikan alasan bahawa tak nak kahwin sebab rezeki tak ada. Ini salah amat masalah. Dan benda tadi menyebabkan bila makin lewat kahwin, makin banyaklah apa benda ni membawa kepada masalah sosial.
Kan duduk tepi jalan, piwit anak orang. Semua dia piwit kan. Tak ada yang lain. Pasal dia kalau dia kata dia tak tertahan sangat, air madi masuk kepala, Allah Alam. Tapi dia jadi macam tengok perempuan jadi macam tu. Pasal tak ada kehormatan langsung. Dia tengok, pasal dia tengok orang perempuan yang dia tengok depan mata dia. Patut dipandang macam mak dia, macam kakak dia, macam mak saudara dia. Muslimah kan kita anggap macam tu. Tak ada dipandang dengan mata-mata kotor. Pasal tu kenapa kita tahu kena anggap ini kakak dia, ini adik dia. Mana kalau dia kata buat pada orang, buat pada kakak dia macam tu, dia marah. Patut dia buat pada kakak orang, mana boleh. Jadi Nabi SAW bila nak ajar pada lelaki yang kata dia nak berzina dan sebagainya, Nabi ajar. Nabi ajar dia apa? Kau suka benda ni buat pada mak kau, pada kakak kau, pada adik kau, pada mak saudara kau. Dia kata, oh, ni. Nabi kata macam mana kau boleh redha untuk buat pada orang lain. Whenever somebody, dia panggil apa? Empathy. Betul? Meletakkan diri anda pada kasut orang lain. Kan? Maksud dia jadikan, fikir kalau anda kena macam mana? Maksud dia soalan ni. Yelah, ya, letak diri anda dalam kasut orang lain. Itu terjemahan literal. Ya, yelah. Okay. Maksud dia pakai kasut orang. Kasut orang buat apa? Kasut orang tu besar saya 10, awak saya kaki saya 5. Kan? Tapi ini maksud dia, kita rasa kalau kita kena macam mana? Itu maksud dia kalau dia kata budak-budak muda kan dia jadi hilang sikit kawalan. Sebab tu memang kita tahu yang kahwin gatal pun ada juga. Tapi yang kita tahu yang muda, yang bujang dia lebih banyak. Tu sebab Nabi galakkan. Macam kami di tanah Arab mesti tengok kan budak-budak apa Yaman ni. Yaman, dia kahwin awal, muda. Satu orang kat sana kalau dia kata umur 20 lebih, perempuan 21 tahun, tu anak dah tua dah. 21 anak dah tua dah. Kahwin masa awal. Pada belas sudah kahwin dah, akad nikah dan sebagainya. Cuma salah mungkin duduk sama mungkin lewat sikit. Mungkin lepas habis sekolah menengah, habis sekian baru adanya. Tapi kahwin awal. Saya menghalang untuk timbul tajuk kan. Bila pasal iyalah bila start saja tak ada pasangan hidup dan sebagainya, orang mula start apa? Advertising. Kan? Dia advertising mula mata biasa, pasal orang tak suka aku. Cuba panjang 5 cm. Panjang 5 cm. Lepas tu ni bukan. Mimpi aku tak merah, cukup merah kot. Ambil kau merah. Kan? Maksudnya dia akan start advertising dan benda tu akan memfitnah. Tak? Yang mungkin yang tergoda dengan dia bukannya orang bujang pula. Bapak orang. Kan? Laki orang yang ni macam. Lepas tu bini orang tu macam pasal suami aku kan. Tak? Benda lawak tapi betul. Faham tak? Jadi dia start advertising ni masalah. Tu kenapa dalam Islam ni digalakkan kahwin awal. Lepas tu dia menyekat masalah sosial. So, kita tak nak sosial tu merebak, kita sekat dia awal. Dan masyarakat barat yang tak ada nilai ini tak kisah. Dia kata benda tu tadi masa muda. Buat apa nak. Dah tua kita buat secara tua. Muda cara muda. So itu sebab kenapa kita kata dalam masyarakat Amerika ni masyarakat barat. Masalah ke selebriti benda tak. Masa dia orang tu tadi buat hubungan sebelum kahwin ni jarang-jarang jumpa dah. Semua sekali kalau masuk sekolah menengah je dah mula start timbul tajuk tak apa tidur dengan lelaki lain dan sebagainya. Mak bapak pun encourage pula. Cuma jangan sekian kena pandai diajarkan contohnya pendidikan seks supaya jangan mengandung je. Matlamat pendidikan seks di sekolah tu yang cuba dibawa di Malaysia, matlamat dia supaya biar buat hubungan haram tapi jangan mengandung. How can you do it without jadi pregnancy? Tu yang diajar sangat. Beria nak diajarkan. Itu bukan cari Islam pun. Kita sekat terus benda berkenaan. Nak semua kahwin. Sebab nak dan dalam perkara ni pula memang timbul daripada parent mak bapak kena belajar untuk apa? Bantu mereka sebelum mereka mampu. So dia wanita kahwin kan. Tak ada masalah. Ini berlaku kes ni pasal soalan timbul. Dulu kat Malaysia orang bincang, dia kata apa zawaj misar zawaj misyar ke misar, perkahwinan yang wanita tadi dia ada dua. Satu yang perempuan tu dia kahwin nafkah tak bayar pada suami dia, suami tak bayar nafkah sebab dia kaya dan sebagainya. Satu. Yang satu lagi perkahwinan ketika mana dan belajar, yang mana lelaki tadi tak keluar juga nafkah dan sebagainya, dia ditanggung oleh keluarga dia, yang wanita tu ditanggung oleh keluarga dia, dan mereka berdua terus belajar dan suami isteri, dan parent mereka berdua akan sediakan bilik di rumah masing-masing lah untuk mereka saling pindah-pindah supaya from time to time sampailah mereka mampu untuk hidup sendiri. Itu kata pemudahan. Kan kita tanggung anak tua buat bangka tak apa, so kahwin je kau keluar. Macam payahlah salah kan. Jadi bila dulu di Eropah kisah ni berlaku, banyak timbul tajuk orang-orang muda ni kan girlfriend boyfriend. Dia orang kirim surat email kepada Syekh Abdul Majid Zindani di Yaman dulu.
Lepas tu Syekh Majid kata girlfriend boyfriend ni haram. Yang boleh ya zauj friend. Tahu zauj friend. Kecoh tajuk ni. Ada ulama Azhar kata macam ni kita boleh menghalalkan perkahwinan dengan lelaki tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Apa benda masalah dia? Sediaman benda tu berlaku. Selagi budak tak kerja tak adalah tak disuruh halau keluar pun. Bolehlah. Kan masa kita kata boleh bantu dalam benda-benda time dia tak kahwin, kita tak ada masalah. Tapi dia kahwin kita kena halau dari rumah. Kenapa? Kalau kahwin keluar dari rumah. Apa hal? Kan? Mana kalau bagi wanita, yang berlaku keluarga wanita macam tu juga. Dia kena belajar untuk bukakan ruang bagi mereka ni. Pasal dalam keadaan tadi, pasal kita trend kita lepas kahwin kena keluar rumah. Kan? Tak boleh dua dapur dalam satu rumah. Macam mana orang Melayu kita? Dua dapur Betul? Yang tak tahu, yang tahu. Benda? Mana ada kaptennya? Abah besar abah lah. Apa masalah dia? Abah tak abah kan? Kita kan kalau pindah rumah pun bapak kita hilang ke daripada kita keluarga? Tak kan? Tapi kita kata benda tu membantu sebenarnya menyekat daripada berlakunya masalah sosial. Pasal start saja benda tadi kan. Pasal kita dihidangkan di Malaysia ni kan, di masyarakat kita dihidangkan movie, filem-filem barat yang menunjukkan bahawa couple tengok wayang sama-sama, happy-happy, minum makan McDonald ya. Jadi benda tadi budak-budak ni kan ini temptation yang akan menggoda dia untuk buat dan sebagainya. Tu dah sekali tu in the end daripada pakai baju yang elok akan mula start baju ketat. Sebab apa? Advertising. Kan? Advertising. Orang tu dapat mesti pasal dia tak ada ni. Aku pun ketat jugalah. Yang ni tak ada pakai labuh tak ada pasangan hidup. Singkat sikit. Salafiyah kan. Mana dia tak nak isbal kan. Dia tak nak labuh kan dia singkatkan dengan gaya. Orang lelaki, ustaz tu boleh singkat, ustaz saya tak boleh kata. Ustaz tu jantan, awak tu perempuan. Kan pakai singkat. Pasal maksud dia jadi dia kan start benda tu akan build up. So kenapa kita kata benda ni macam para ulama kata mazi ni tadi macam tu balik pada asal lebih banyak pada keluar pada orang yang bujang. Pasal state of mind orang yang bujang ni macam kami dia mana saya kata budak-budak kawan-kawan kita orang banyak yang dah kahwin. Duduk kat asrama relax je. Tak ada macam nak perempuan macam tak ada. Dia kehilang keinginan nampak perempuan macam takkan tengok intai dah. Pasal kita dia dah ada halal. Tapi bila tak ada yang halal dia kan start lah macam tak ada. Dia akan mula start berkembang, dia akan mula tengok ini, tengok itu dan sebagainya. Kalau ada yang halal dia takkan tengok. Tu aghadul basar. Maksudnya dia kata apa? Lebih menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Wa ahsanul farji dan dia lebih melindungi terhadap kemaluan. Kemaluan itu akan terlindung daripada benda-benda yang haram. Faham? Jadi siapa-siapa ada anak perempuan jangan atau anak lelaki dan sebagainya jangan sekat kahwin. Kan galakkan kahwin, tak ada hal. Kan mana nak bantu kan kalau saya sekian jangan macam ikut tradisi keluarga aku. Kau kahwin kau kena keluar dari rumah ni. Kan macam tu tak adalah Islam. Dah kahwin pun dia tak nak keluar rumah. Kalau dia keluar kan kita pula menggagau. Kenapa tak nak balik rumah? Ada mak bapak anak dia kahwin-kahwin hilang, dia bertelefon tak nak datang rumah ke? Tak nak balik rumah kan pergi secoh pula. Yang ni dia kahwin dia duduk rumah bising pula. Ini masalah dia manusia tak pernah redha dengan dapat apa. Dapat rambut kelenteng nak lurus nak kelenteng. Dapat kulit putih nak jadi hitam. Pergi berjemur tengah panas. Yang hitam nak putih, pakai Fair and Lovely. Faham tak? Dia belajar redha. Dia sebenarnya ada kebaikan kat situ. Kadang-kadang kita tak fikir tau. Kita tengok ni tak fikir. Kita macam apalah kau tak nak keluar. Sebenarnya kalau macam tu kan kalau dia keluar, mula rindu pula. Dia keluar kan budak tu keluar pula tak boleh balik. Macam tak nak balik ke? Kau dia anak derhaka tak balik rumah dah lepas ni. Pula marah pula, derhaka jadi tanggang pula. Kan? Bila dia lepak rumah bising-bising pula. Kan? Dia manusia tak ada. Syaitan datang cucuk kita. Tu je. Mana ada blessing pada kehadiran mereka, ada blessing pada tak ada mereka kat rumah. Dua sekali. Jadi terima mana satu. Kalau tak nak bagikan satu tu, itu ujian untuk kita. Kalau dapat satu lagi pun ujian untuk kita. Jangan fikir apa, jangan fikir buruk. Semua terbaik. Cuma kalau mendidik, kita didik. Ajar, kita ajar. Tapi untuk kita kata macam nyampah tengok muka tiap hari, tu tajuk lain. Yang dia keluar kan mulalah. Tapi tak balik ke minggu ni? Padahal rumah sebelah je. Rumah dekat. Ada jiran saya. Jiran saya best. Apa? Dia punya keluarga dia asal Keramat. Isteri dia punya keluarga asal dekat ni, Kampung Nahoda. So jadi bila balik mana? Balik kampung. Keramat. Tak train langsung. Kalau kata nyanyi balik kampung, kalau dia pasang lagu balik kampung tu, naik kereta kan. Sampai dah. Tak habis lagu sampai dah. Ikut duk sampai dah. Sampai dah kata.
Kan lawak cerita dia. Kalau raya pun tak ada jejak mata. Sampai dah. Kan. Dia ada benda tu baik buruk. Ada orang terkadang lupa. Ada orang beria nak balik rumah. Orang kena pulau tak nak balik rumah. Siap beli kau, ni bilik ni apa bagi kau, ni semua sekali ada. Kau dah duduk rumah. Tak nak juga. Macam tu cerita dia. Dia manusia ni kadang apa benda dia nak tak dapat untuk ujian Allah Ta'ala bagi. Ada benda yang dia tak nak, dia dapat untuk ujian Allah Ta'ala bagi. Okey. Jadi dia keluar. Jadi dengan sebab itu kita kata membantu tu bagus. Pasal mengelakkan dia, pasal dia start tu syaitan akan mudah. Macam Nabi sendiri bila kita Fadl bin Abbas, anak Abbas bin Abi Talib, adik-beradik pada Abdullah bin Abbas. Dia ketika Nabi tunaikan haji, bila Nabi SAW lepas daripada tahlul awal, Nabi duduk berdiri, orang datang tanya soalan. Nabi menjawab, la ba'sa, buat. Ada orang kata, ya Rasulullah, aku dah sekian, tak buat ini lagi. Nabi kata buat. Dia tak ada the sequence pada pagi tu berkenaan, kan, melontar, menyembelih, bercukur. You can pilih either, mana yang mudah. Pergi ini dulu ke, pergi ini dulu, tak ada masalah. Pasal pada pagi berkenaan Nabi jawab lepas daripada orang tu kata, ya Rasulullah, aku tak sekian. Nabi kata buat, la haraj. Tidak ada susah, tak ada salah. Yang sunnahnya ikut yang sunnahnya dua-dua sekali. Satu yang perbuatan Nabi, satu yang Nabi arahkan. Yang orang tanya Nabi kata tak ada masalah, dia sunnah jugalah. Yang kita macam, awak punya haji tak sunnah. Air punya sunnah. Air punya ikut Ustaz Adli lintas jalan-jalan ni macam Nabi. Alah katal perut. Tak serius kan? Kadang-kadang kita menganggut. Dua-dua sunnah. Satu pemudahan, satu sekian. Kadang semua berebut kat situ. 3 juta manusia, 4 juta manusia sumbat kat tengah-tengah tu. Nak jalan kat mana? Kan tu kawan saya pergi lontar 1 2 3 4 5 7 dia tol gelembung kena kepala dia. Batu satu. Masalah dia salah lah. Kan pasal bawa tingkat lah. Air nak yang bawah sekali je. Yang itu yang tempat Nabi berdiri. Yang air tingkat atas 2 3 ni tak sama dengan Nabi lah. Dia sebenarnya sampaikan batu tu ke situ. Tak kira kau terbang ke kau lompat. Kan kalau boleh lompat 1 2 3 buatlah. Yang penting sampai batu tu ke situ. Bukan masalah kau berdiri kat mana. Macam tapi air dengar Nabi berdiri kat sudut tu, bucu tu. Air nak berdiri kat bucu tu. Siapa pun kau langgar. Buat apa? Faham tak? Jadi pada sikul. Jadi ketika Nabi tengah beri fatwa, Fadl bin Abbas, sepupu dia, duduk sini. Yang sebelah sini ada budak perempuan tanya soalan. Budak perempuan tu cantik. Dia ni pun cantik, handsome. Nabi tolak pipi dia. Dia tengok kan, dia tolak pipi dia. Lepas tu dia tengok lagi, dia tolak pipi dia. Dia jawab soalan ni, lepas tu dia cakap, dia tolak pipi dia. Time to time dia tolak pipi dia. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kenapa kau tolak anak bapak saudara kau punya muka? Asyik tolak muka aku kenapa? Nabi kata, aku nampak 2 orang yang muda, kan, 2 orang yang muda, kan, lelaki, perempuan, dan aku memang kat atas mereka syaitan. Aku memang syaitan kena gani kat atas mereka. Nabi tolak muka dia. Kalau kahwin, dia kurang sikit. Dia tahu bini ada. Takut bini jeling juga. Suami aku tengok siapa. Nampak tak? Jadi konsep dia memang kita benda tadi memang kena faham Jadi dalam konteks ketika tak boleh kahwin kita timbul tajuk mazi keluar dengan banyak. Normally pada orang yang bujang. Okey. Dan dia ada najis dengan kesepakatan para ulama. Semua sepakat bahawa ia adalah najis. Melainkan apa yang diriwayatkan daripada diceritakan daripada Ahmad bin Hanbal bahawa dia adalah suci seperti mani dan lain-lain. Tapi ini adalah percanggahan yang syaz, pelik. Walaupun pendapat ni dikatakan Imam Ahmad katakan, tapi bila nukilan, mungkin ada orang yang terlupa, tersilap, salah. Di kalangan anak murid yang cerita, mungkin ada yang tersilap, salah. So tak pelik. So kalau dia kata, dia contoh macam, ada imam ni kata sekian, jangan kita kata, pasal dua-dua pendapat tu datang daripada dia. Pendapat kata najis pun, dia satu pendapat dikatakan tak najis, tapi pendapat adalah syaz, pelik. Sebab dah baca dengan hadis Nabi tu, kita ukur dengan hadis Nabi SAW. Ini pasal Nabi SAW suruh. Okey, kenapa dikatakan apa benda tu najis, jadi terangkan. Dan telah berlalu bahawa kita kata, dan kita telah berlalu pembincang kita kata mani itu dikatakan najis, tapi cuma cara pembersihan dia berlainan. Kalau dia kering, kita kikis. Kalau dia ada basah dan kita basuh. Kalau sekiranya tak tahu kat mana, kita ambil air rinjis-rinjis saja. Maksudnya dia tak ada action macam biarkan je melepek kat situ, salah. Dia either basuh atau kikis ataupun rinjis-rinjiskan air pada kawasan di mana kita tak tahu dia ada. Faham? Itu kita bincang itu. Mana para ulama kata dia suci. Alasan kerana daripada manusia, takkanlah kalau tentu air mani najis, manusia najis jugalah. Tak ada macam tu. Maka kita kata benda tu dia adalah secretion. Jadi orang lain.
Kan, jadi orang, jadi manusia tu benda lain. Dan bagi kita maksud cara dia pembersihan tadi, kikis atau basuh atau renjis tadi, itu menunjukkan cara pembersihan dia yang ringan. Dia jadi macam air kencing budak lelaki lah. Kan, air lelaki kan kita renjis air saja, bukan perlu kita basuh. Yang 2 tahun umur, yang belum lagi menyusu, makan benda makanan, dia masih lagi menyusu susuan ibu dia. So kita renjis air saja. Itu konteks yang kena faham. Jadi macam tu kat sini, dia telah bincangkan, dia kata ia adalah najis dan dikatakan madhi ni, ada juga sebut madhi ataupun madhyu ataupun madhi atau madhyu yang dikata okey, dan dia adalah macam kita tadi, air yang dia jernih dan juga cair, dia keluar ketika mana berlaku erection ataupun kepada seorang lelaki tu, dia akan keluar. Kalau orang kata ada kepada wanita, Allah Ta'ala alam. Kalau dia kata benda tadi keluar, dia adalah benda hukum yang sama. Cuma berbeza dia, dan perbezaan para ulama nyatakan mana basahan ataupun dalam uterus seorang wanita tu, air dan dia tadi tidak najis. Berbeza dengan madhi. Madhi ni keluar dari saluran kencing. Kalau uterus seorang wanita tadi, itu bukannya kawasan keluar air kencing. Faham okey. Baik. Lalu Ali berkata, kuntu astahyi an as'ala Rasulullah, dan aku dahulu malu. Istahya yastahyi, malu, berasa malu. Astahyi, aku berasa malu, an as'ala Rasulullah, untuk aku tanya Rasulullah SAW, limakani ibnatihi, kerana kedudukan anak perempuan dia. Tapi kalau dia anak perempuan Rasulullah, kan, kemudian nak tanya abah dia. Kita segan lah kan. Mana benda yang berkaitan tajuk hubungan kita dengan isteri. Betul, dia ni kita tanya pak mentua berkenaan dengan apa? Dengan isteri kita punya, atau kedudukan kita punya sexual punya needs. Tanya dengan pak mentua. Mana orang tanya? Abah, saya kan. Kan, nak kongsi dengan abah, ubat kuat nama dia abah. Cik ubat kuat. Kan, mana boleh itu? Kan memang orang akan malu lah. Jadi Ali bin Abi Talib malu. Kerana benda berkenaan kita keluarnya madhi tadi, dia bukan keluar saja, dia berkaitan dengan erection kepada pada seorang lelaki tu. Menyebabkan dia akan keluar. Jadi dengan sebab itu dia segan nak tanya Rasulullah SAW. Lalu fa amartul Miqdad bin Aswad, lalu aku arahkan minta Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad ni adalah Miqdad bin Amr bin Sa'labah al-Kindi. Miqdad ibnu Amr ibnu Sa'labah al-Kindi. Dan itu nama betul dia. Al-Aswad tu nama orang yang menjaga dia. Orang yang jaga dia. Dia kata celak bapak tiri dia. Ini dinisbah kepada dia, tapi bukan kata anak lelaki betul. Bukan tiri, bapa angkat dia. Ada juga yang kata dia halif, maksud dia orang tu jadi orang yang menjaga dia. Mana yang dia ni bukan kabilah orang tersebut, tapi dia jadikan kabilah tersebut, maka orang tu yang dia ada guardian orang tersebut. Tahu tak kali kita yang saya terangkan dahulu, bila orang tu nisbahkan diri dia kepada al-himyar ke apa kan, dia bila dia pakai gelaran tersebut, kalau dia bukan ahli keluarga tersebut, normally dia akan dibawa masuk dalam tu dengan perkahwinan, ataupun dia kahwin dengan orang kabilah tersebut, ataupun lepas dia kahwin, keluarga orang berkenaan kata dia bawah jagaan mereka. Contoh macam kalau dia buat jenayah ke, kaum tersebut akan bantu dia bayar diat dan sebagainya. Itu dipanggil halif, ataupun tak kawan sekutu dan sebagainya, dipanggil macam tu. Jadi dinisbahkan dia kepada itu kerana dia bawah jagaan Al-Aswad. Dan telah datang riwayat lain, dia kata bila datang, itu tentang dia. Dan datang riwayat lain, Ali berkata, arsalna al-Miqdad bin Aswad ila al-Miqdad ila Rasulillah. Kami utuskan, hantar Miqdad kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kepada Rasulullah, fasa'alahu anil madhi. Lalu dia bertanya kepada Nabi mengenai madhi yang keluar daripada seorang insan, kaifa yaf'alu bihi, macam nak buat. Okey, maksud ini menunjukkan bahawa ketika mana Miqdad bin Aswad tanya soalan, Ali tak ada. Ali hantar Miqdad suruh tanya. Dia segan nak hadir. Okey.
Macam saya kata, okey. Daripada kisah ni, maksud dia hantar seorang tanya Nabi untuk dapat tahu hukum. Okey, di sini tunjuk bahawa boleh untuk menerima khabar orang yang seorang je. Only a person hear it from the prophet, memadai untuk kita terima. Pasal dia hantar seorang untuk bagi tanya Nabi apa hukum, dan memang apa kekebalan kalian dia mendengar tu adalah kuat, dan dia jawab daripada Nabi pun adalah kuat. Dia datang balik pada kita bagi tahu apa benda tu tak menjadi masalah. Dan ini sebab kenapa dalam masalah hadis dia bukan semestinya ramai. Faham? Kan kita belajar hadis kan terang dulu. Dalam hadis mutawatir dengan ahad. Ingat tak? Ingat. Hadis mutawatir ni perawi dia ramai lebih daripada 10 orang ke atas. 10 orang ke atas, daripada 10 orang ke atas. Mana jumlah dah ramai dan sebagainya. Tapi jumlah dia 10 ke atas. Kalau kurang dari itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, semua tu dipanggil ahad. Berapa orang tengok? Seorang, ahad. 3 orang, ahad. 7 orang, ahad. Bagi khabar ahad, hadis ahad. Cuma hadis ahad ni ada pecah 3. Satu yang gharib. So kita ada mutawatir, jumlah yang ramai. Ahad, jumlah dia kurang 10 orang. Yang jumlah 10 orang tadi, dalam ni ada 3 bentuk. Satu yang seorang saja. Kemudian ada yang dua orang. Dia ramai, kata sahabat Nabi ramai. Tapi tabi'in yang dengar 2 orang je. Jadilah dia jadi aziz. Ataupun 2 orang sahabat, 2 orang tabi'in, atau 2 orang sahabat, dapat ramai tabi'in. Aziz, panggil aziz. Kalau satu atau ramai, satu je yang atas tu. Atau tengah ramai, atau seorang je, satu je bawah dia. Mana Nabi, sahabat, tabi'in, bawah tu seorang je. Panggil Qorib. Jadi gharib, okey. Bila sebut apa jadi okey, 1 2. Okey, bila sebut gharib seorang. Kalau 2 aziz. Kalau 3 sampai 9 masyhur. Ini hadis dipanggil hadis ahad. Bukannya masalah dia sahih ke dhaif. Sahih atau dhaif hadis tadi balik pada 5 syarat. Pertama, bercantum sanad. A daripada B, B daripada C, C daripada D dan seterusnya. Kena bercantum sampai pada exactly pada peristiwa yang berlaku, atau daripada orang yang mula-mula sekali menceritakan. Jika tidak, dia putus. Contoh macam kita ada ramai kan kisah berkenaan dengan tajuk Hang Tuah. Sanad kita sampai mana? Ini kes dia. Sanad dia kan. Pasal cantum tak sampai kisah orang yang duduk dengan Hang Tuah, yang ceritakan kisah Hang Tuah tadi kepada kita. Siapa? Tak tahu je dia. Kalau daripada rekod yang bertulis, satu je, Tun Sri Lanang, Hikayat Melayu. Tahu kan? Nanti tengok TV television ni. Ila syarikalah. Dia mesti ada sumber. Kau tak datang mana? Macam cerita kisah Badang. Siapa cerita kisah Badang kepada orang berikutnya? Adik dia. Contoh kalau adik dia ke. Ini saya contohkanlah. Mana kisah tu mesti ada datang sumber siapa cerita pada orang berikutnya. Sebab kita tak sezaman dengan dia. Abah kita tak zaman dengan dia. Onyang kita zaman dengan dia. Cerita kisah orang tua adalah. So siapa yang cerita? Bila kita kata cerita Nabi buat, siapa cerita? Sahabat yang duduk dengan Rasulullah. Kepada siapa? Siapa dapat sahabat? Orang yang jumpa sahabat Nabi. Nampak tak dia ada relate? Siapa dia kena balik kepada actual peristiwa yang sebenar-benar berlaku. Daripada orang yang tengok, orang yang dengar, kepada orang berikutnya. Lepas tu orang berikutnya kepada orang berikutnya. Putus saja jalan tadi, tak pakai. Okey, macam ni dalam masyarakat kita, dia kata walaupun ramai sekalipun tak guna. Kita sekarang ramai tapi tak guna. Macam kisah tu, tadi Hang Tuah ni semua orang tahu, semua orang duduk kat Mekah dengan cerita sikit. Soalan, daripada siapa tak tahu cerita. Habis putus. Dia panggil putus sanad. Walaupun kita kata saya dengar kan. Dia siapa? Abah saya. Tahu abah saya tak cakap. Habis putus lah. Faham? Macam kisah orang Bunian. Negeri mana tak dengar Bunian? Angkat tangan. Mana ada? Semua negeri dengar. Pergi ke Kelantan, kisah Bunian ada. Ke Pahang ada kisah Bunian. Terengganu ada kisah Bunian. Betul? Tapi soalan sekarang, kisah tadi dari siapa? Walaupun ramai tak guna. Pasal ramai tapi tak memberi kesan apa-apa.
Sebab apa tahu? Sebab kisah tadi putus. Pasal the actual person yang ni tak ni. Tak tahu siapa. Macam kisah asal Bunyan. Tahu kisah asal Bunyan macam ni? Bunyan ni kisah dia. Ini kitab-kitab Melayu. Kisah dia dahulunya seorang Nabi. Ada seorang Nabi. Nabi mana? Tahu. Dia tanya Nabi mana, tahu? Seorang Nabi ni dikatakan pada zaman dahulu seorang Nabi dikatakan Nabi ni tadi dijemput oleh satu kampung untuk makan kenduri. Macam cerita Melayu kan, datang kenduri. Okey. Lalu bila panggil kenduri, kaum tersebut, kabilah kampung tadi yang jemput Nabi ni datang makan, tak tahu Nabi mana, dia telah sembelih kambing. Tapi kena kita sembelih kambing, mereka sembelih time senja. Lalu tak sembelih anjing sekali. Tak perasan kan? Dia mungkin kambing anjing dia bunyi gong-gong-gong semua. Wallahualam, satu. Tapi pentingnya dia sembelih anjing sekali. Zaman tak lampu, logik sikit lah kan, dia kata. Tak lampu, tak nampak. Masak semua makan. Dia punya masa, dia punya time siang tak nak sembelih, maghrib dia sembelih. Okey, apalah. Okey, dia uruskan. Lepas tu kemudian bila makan, tiba-tiba dapat tahu mereka telah sediakan anjing kepada Nabi tadi. Diorang sangat-sangat malu. Maka mereka minta pada Nabi tersebut supaya doakan agar mereka tak dilihat oleh orang-orang lain lah. Maka semenjak itu mereka pun jadi Bunyan. Dan mereka tinggal di Malaysia. Tanah Arab tak ada pula. Tanah Arab yang ada jin je. Kisah jin je lah. Kalau perkampungan jin, tak ada timbul masalah lain. Faham tak? Dia tambah sikit yang hujung tu, tinggal di Malaysia tu saya tambah. Lepas tak dengar daripada ni F ketot, pointed ears dan sebagainya. Ini tak. Ini manusia kampung biasa sembelih kambing. L mana boleh kambing? Tengok cerita kartun kan, ambil kau. Nak main kan? Nampak tak? Kisah tu putus. Sekalipun nampak macam macam cantum. Tak, putus. Siapakah orang pertama dengar? Tak tahu. Siapa yang kedua dengar? Tak tahu. Ketiga dengar? Tak tahu. Semua kisah tadi. Walaupun ramai cerita, tetap tak jalan. Macam juga kalau kena kata, okey. Kemudian kedua, hadis yang sahih tadi, sampai cantum sanad, mestilah orang yang bercakap, menceritakan tadi, adil dan dhabit. Adil maksud dia saksama. Tak buat dosa besar, tak berterusan dosa kecil, tak buat perkara-perkara merosak orang luar. Datang orang pada kita cerita gitu. Saya dengar cerita orang tu kata dia nampak kampung Munian. Solat tak? Ini tak solat. Ini skor-skoding orang. Ini faham tak? Saya tengok perangai tak senonoh semua. Kisah nak terima macam mana? Kan? Ataupun kedua, lupa je. Bila jadi tak ingat tapi saya rasa betul-betul lah. Tak boleh lah kena. Pasal dia kena pada apa? Kena dengan asas pertama apa? Ingat. Kalau dia lupa tak boleh pakai. Pasal ada dua syarat tadi kena ada pada apa? Pada yang perawi tadi kena adil sama-sama dhabit. Pertama jangan putus sanad. Kedua perawi tadi mesti adil sama-sama. Kedua tiga nanti dhabit. Maksudnya hafalan kuat. Okay. Hilang salah satu syarat tadi, hilanglah syarat hadis sahih. Tapi kalau tiga syarat ni dia ada. Syarat keempat, ada musyudzuz, tak boleh dia pelik. Tak boleh janggal. Maksud dia, semua sebut A, datang dia buat B. Contoh macam dalam hadis Nabi SAW tak ajar kita berkenaan dengan tajuk jin ni. Datang kita belajar, orang ni kata ada. Hasil sekian. Yang tadi yang tolak. Macam yang kita bincangkan dalam Sahih Muslim, hadis berkenaan dengan 7 golongan payung Allah Ta'ala dengan payungan Allah Ta'ala pada payungan Allah Ta'ala tu. Dalam hadis sebut, nombor 6, seorang lelaki bersedekah tidak tahu tangan apa? Tangan kiri dan kanan. Okey, semua baca tangan kirinya, tak tahu apa kanan dia sedekah. Dan Sahih Muslim, lafaz datang, tidak tahu kanannya apa kiri dia sedekah. Apa ini infakkan oleh tangan kiri dia. So, ini matan ataupun teks hadis tersebut dia bagi syadz. Kisah kita faham pasal dia punya intipati hadis tersebut bahawa sorokkan bersedekah sampaikan seolah-olah tangan, biarpun angkat beras tu 2 tangan. Sampai macam tangan ni tak tahu tangan ni buat apa. As if saying macam tu. Itu intipati hadis tadi. Tapi dia lafaz yang datang kata kiri kanan tak tahu kiri sedekah apa, dia adalah pelik. Dan bahkan tak ada siapa boleh pakai hadis ni. Saya nak pakai hadis ni. Kenapa? Sedekah pakai tangan kiri. Sebab hadis tu kata tak tahu kanan dia apa kiri sedekah. So, boleh sedekah tangan kiri. Kan salah. Itu panggil syadz. Mana syadz maksud dia tidak ada pertemuan dengan hadis yang lebih ramai atau lebih kuat daripada dia. Kan 3 syarat cukup dah. Bercantum sanad, perawi dia, siqah sebagainya. Kan kuat hafalan. Tapi ni
Kalau dia seorang 10 kata A, dia kata B, jatuh. Ataupun yang kita akhir, ada mu'illah, tak ada kecacatan sembunyi. Kecacatan sembunyi ni pada ulama, pada hadis adalah berkaitan dengan tajuk. Contoh macam benda-benda yang tak diketahui dan melainkan orang tertentu saja. Contoh macam kes ada orang tu A dipercayai, B dipercayai, tapi A ni pergi jumpa B, dia ambil hadis. On the way balik, salinan hadis dia tadi yang nebus salin diterbangkan oleh angin. Maka tak ada tinggal pada satu helai pun. Selepas dari tu dia balik negeri dia ni balik, dia duduk kat negeri dia, tak jumpa-jumpa dah. Okey, apa-apa cerita A daripada B, semuanya dhaif. Sebab dia menceritakan daripada ingatan dia, bukan daripada tulisan yang dia salin. Tak dan lagi. Kan baru jumpa salin, balik-balik on the way terbang. Kitab terbakar ke, dah tua nyanyuk ke. Ini benda-benda macam ni adalah benda-benda yang tersembunyi, kecacatan tersembunyi. Ataupun A hidup, B tak lahir lagi. Ataupun A dengan B sezaman, tapi A tak pernah keluar negeri dia tinggal, B tak pernah masuk negeri tersebut. Macam dia jumpa. Jadi benda macam ni hanya diketahui oleh ulama hadis. So kalau kata 5 syarat tadi ada, tak kisah bilangan ramai ke tidak. Ramai tidak penting. Yang penting adalah apa? Syarat yang awal tadi. Syarat tu cukup. Cukup syarat tadi? Ya. Jadi macam yang kisah tadi, Ali bin Abi Talib, dia utuskan apa? Miqdad bin Aswad untuk tanya Rasulullah. Dan dekat situ memadai dengan apa? Dengan khabar seorang. Yang kalau kita dalam hadis ahad apa? Gharib. Kita pakai hadis gharib. Contoh dalam kisah innamal a'malu binniyat. Hadis tu gharib. Yang dengar daripada Nabi seorang je, Umar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan semua orang baca kan? Mesti baca. Hadis itu gharib. Yang dengar daripada sahabat, daripada Rasulullah seorang sahabat je, itu Umar. Yang dengar daripada orang berikutnya pun seorang tabi'in je. Tabi'in pun seorang je. Tak ramai pun. So satu dipanggil gharib. Tapi dia sahih. Sebab apa? Syarat awal tadi cukup. Syarat-syarat awal tu dah cukup. Dan jalanlah. Dia bukan menentukan jumlah. Jadi Ali hantar Miqdad bin Aswad tanya Rasulullah. Dan memang kita kata dari soalan dia, walaupun dia seorang, tapi kebarangkalian dia mendengar benda tersebut dan benar, pendengaran daripada Nabi SAW adalah benar dan dia tak lupa, maka jalan. Walaupun daripada seorang, bukan mesti ramai. Ramai baru kita percaya. Kalau seorang tak boleh percaya. Tak, salah. Pasal kita masyarakat kita ada benda yang banyak orang percaya, ramai orang percaya, tapi apa? Tak betul. Balik pada kes bunian. Orang ni cerita, orang tu cerita, orang ni cerita. Tapi semua cerita tadi cerita. Kita tanya balik background orang bercerita, dia ni ada apa, skizo. Kan ada penyakit jiwa. Yang ni ada sekian, ini sekian. Yang ni ambil beramal dengan bomoh. Yang ni boleh jin. Lepas tu kemudian tiba-tiba kita tak terima mereka punya kata-kata. Mana boleh? Apa saja benda yang kita kata terlibat dan merosakkan maruah dia, ataupun dibuat dosa besar ataupun dosa sekecil dia terusan tak berhenti, menjatuhkan kedudukan dia. Atau hafalan dia tak kuat, jatuh kedudukan dia, tak boleh kita pakai. Faham? Walaupun kita kata ramai, tak pakai. Sebab tak cukup syarat berkenaan kesahihan. So macam kisah Ali hantar ni, dia antara dalil digunakan boleh untuk seorang tu berpegang dengan kata-kata seorang saja bila mana benda tadi maksud dia kuat sangkaan pada mampu dia untuk sampai kepada keyakinan dalam dia jumpa Rasulullah bertanya sendiri. Okey? Dan dapat dikata apa? Ada juga yang mengatakan, dibayangkan bahawa ketika mana tadi ditanya tu, mungkin juga Ali hadir sama. Pasal ada orang yang kata Ali hadir sama kot. Pasal ketika digunakan Miqdad bin Aswad bertanya, ada seorang lelaki gini. Macam mana cerita dia? Tu tajuk dia. Okay? Tapi yang kisah pasal Ali cerita kan, dia hantar kan. Pasal dia kata dia dengar kan, dia kata Nabi kata hendaklah dia fal yaghsil zakarahu wa la tawadda. Hendaklah dia basuh kemaluan dia dan hendaklah dia berwuduk. Maksud dia tak tuju pada dia. Maksud soalan macam third person. Jawapan Nabi beri tadi pada third person. Maksudnya macam Miqdad bin Aswad tanya, tapi bukan tanya direct, kata Ali keluar. Ali, ya Rasulullah, gantung kau tu. Tak cakap itu. Dia kata dengan apa? Dia kata dengan Ali hadir sama, mungkin dengar saja apa jawapan Nabi berdasar pada mungkin soalan tadi third person. Ya Rasulullah, ada orang tu begini. Maka Nabi bagi jawapan untuk benda tersebut. Okey. Maksudnya boleh jadi katakan dia hadir. Dia hadir wa yuhaddithu man hadara liman ghaba. Okey.
Okey, dan dia kata kerana juga para sahabat Nabi SAW dahulu, kalau kita ikut perhati, kita nak buat boleh tajuk berkenaan dengan tajuk Nabi SAW punya cerita tadi tak dihadiri ramai. Pasal Nabi SAW dahulu para sahabat, diorang gili-gili tau. Para sahabat Nabi SAW, mereka bergili-gili datang. Ini lebih kuatlah menyokong bahawa pengertian tadi, kalaupun kita kata ahli hadir ke tak hadir ke, tajuk berkenaan khabar orang perseorangan cerita apa dia dengar daripada Nabi tetap berjalan dipakai. Bila nyata dia memang minggu tu dia hadir, dia cerita balik apa dia dengar, jalanlah. Walaupun dia seorang je cakap, walaupun dia seorang saja yang bercakap. Kenapa? Kerana para sahabat dahulu mereka silih berganti untuk datang menghadiri menghadiri majlis Nabi SAW untuk mendengar apa yang baginda disampaikan oleh baginda, dan menceritakan siapa-siapa yang hadir kepada siapa yang tak hadir. Kau tahu Rasul cakap apa? Kau tahu Rasul cakap apa? Kan yang datang seorang je. Okey. Dan Nabi SAW dahulu mengarahkan kepada kepada orang-orang yang menjadi wakil baginda, dan juga orang yang Nabi letakkan sebagai buat tugasan kan, jaga kawasan ni dan sebagainya, untuk mengajarkan orang ramai ilmu tadi secara seorang-seorang, ajar Quran, ajar sekian sebagainya. Sedangkan baginda boleh hantar ramai, tapi yang hantar seorang-seorang. Kampung ni Nabi hantar seorang, kampung ni hantar seorang, kan seorang je datang untuk mengajarkan Nabi punya ilmu. Maksudnya kan seorang punya khabar tadi tak menjadi masalah. Zaman kita sekarang banyak orang kononnya dia dah sikit pandai, bijak, ustari. Dia kata Dia kata khabar ahad tak boleh pakai untuk akidah. Macam Mu'tazilah bahawa akidah tak nak pakai. Sebab saya jumpa orang yang dia percaya bahawa teori Darwin itu betul. Alasan dia kerana apa? Hadis ahad, bukan mutawatir. Hadis Adam alaihissalam daripada tanah tu, dibuat siap-siap di tanah tu, itu hadis ahad. Sahabat yang diriwayatkan kurang daripada mutawatir. Maka tak mutawatir, maka seriously dia percaya. Dia kata apa? Dia kata, ni cakap ni profesor ni, dia datang Yaman tu, dia jumpa budak kat umur 1 tahun. Bercakap, kita ingatkan dia nak ceritakan berkenaan dengan, dia kata ustaz kita ni tak suka sains dan sebagainya. Kita ingatkan dia nak ajar sains dan Quran ke apa benda. Rupanya dia nak kata suruh percaya Darwin punya teori. Sampai ada seorang kawan saya bangun, dia kata apa? Prof nak kata ameba, protozoa, ikan biawak burung-burung orang ke? Yang burung orang. Dia anggap Muslim bukan kafir, Muslim. Pasal dia kata, dia baca Quran, dia kata allazi khalaqa fasawwa, Allah Taala menciptakan lalu memperelokkan ciptaan. Elok ciptaan tadi mungkin makan masa panjang. Mungkin daripada ini lintas ini, dia kata yang tu. Tapi kes dia tak nak percaya bukan tajuk Adam jadi di tanah yang Nabi ceritakan. Khuliqatil malaikatu min nur, diceritakan manusia, para malaikat daripada cahaya. Wa khuliqa Adam, diciptakan jin min marjin min dari api menyala. Wa khuliqa Adam, diciptakan Adam kama wusifa lakum, macam cerita kepada kamu. Dan Al-Quran Karim Adam alaihissalam melintas 5 peringkat. Pasal kadang Allah sebut pada dia turab, tanah kering. Kemudian Allah sebut tin, tanah basah, tanah campur air. Kemudian kata sebut tin lazib, tanah yang campur air uli sampai jadi liat. Kemudian sol min hama'im masnun. Kemudian bila tanah liat itu dibentuk dan dibiarkan, sebelum dia mula kering, dia tengah mula masih basah lagi, dia berbau. Kan bau tanah kan? Okey. Sol, betul sol kal fakhar, sol seperti tembikar. Yang tanah ni lihat yang kering seperti tembikar yang kita jentik macam porselin kan. Ada bunyi. Adam melintas peringkat tadi ikut dalam Quran Karim, itu stages Adam. So Nabi sebut diciptakan Adam macam mana cerita berkamu. Datang kawan ni kata, dah. Mana mungkin ada proses tadi di sekian. Tapi punca tak nak apa? Sebab dia percaya hadis, dia tak percaya hadis ahad. Alasan dia kerana hadis ahad ni bukan mutawatir. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan para sahabat ilmu bukan dengan tawatur. Seorang ni ajar hantar kampung sekian, seorang tu bahkan bila Nabi ajar hantar para sahabat pergi ke Yaman untuk mengajarkan Islam pada orang Yaman, Nabi hantar 10 orang. Tapi 10 orang tadi pada kampung yang berbeza, semua pada tempat yang berlainan. So apa kita faham? Khabar tu datang apa? Ramai? Mutawatir? Tak, ahad lah. Untuk kampung tersebut ahad lah. Kalau dia kata paling ramai 10 orang Nabi hantar kan, yang jumpa mungkin jumpa 3. Jumpa orang ni, jumpa orang ni. Tak jumpa lain. Yang lain-lain tak jumpa. So kena faham, ini konsep dia dalam pembelajaran ilmu hadis, atau orang tu berdalil dengan hadis, dia tak kisah berkenaan dengan jumlah perawi. Dia kisahkan berkenaan dengan cukup syarat tak kesahihan hadis tadi. Bukan masalah jumlah perawi. So, jumlah perawi tadi kalau ramai sekalipun tapi pembohong banyak, penipu banyak, atau orang lupa ingatan banyak, tak pakai. Balik pada kisah bunian.
Sundal bolong. Orang Melayu kita kan ada cerita ini, cerita itu sebagainya. Semua orang cerita. Everybody giving a story. Tapi yang tukang cerita tadi semuanya macam-macam background. Yang apa yang sakit jiwa pun ada, yang tak sakit jiwa pun ada sebagainya. Ya yang betul ni mungkin seorang je betul. Yang lain semuanya sakit jiwa. So tak boleh pakailah juga. Faham tak? Kisah Bunyan ni betul, atuk saya kata, atuk saya wali, habis. Jenuh kita nak betulkan. So benda tadi bukan jadi amalan kita. Pasal bahkan kita kata konteks berkenaan dengan apa, mau ni hantar apa? Jin rogol wanita. Ada orang tanya soalan pada saya. Bolehkah jin rogol wanita? First thing first, kalaulah benda tersebut boleh berlaku kepada kalian dia, maka insya Allah tak akan turunkan hukum. Untuk apa? Untuk hudud ke atas jin. Tak betul kena pada rogol. Gila kan benda tadi kita perbuatan tadi tak boleh. Kalau ada kata ada, dan adalah dia punya hukum. Tapi kalau untuk jin tu menghayalkan wanita tadi, mengingatkan bahawa dia telah disetubuhi, ya boleh. Dia khayalkan. Dia sihir untuk rasakan macam tu. Sihir untuk rasa begitu. Itu boleh lah. Tapi kalau untuk dia physically buat dan sebagainya, sampai saya tengok ada tanda 3 titik dekat kaki dan sebagainya, itu ngagut. So, ngagut. Tapi cerita ni banyak orang cerita, walau ramai sekalipun. Tak akan kita pakai. Pasal bukan masalah ramai tadi menjadi syarat. Masalah daripada siapa? Hadis Nabi ke? Tak. Quran ke? Tak. So, siapa cakap? Habis. Okey, faham Jadi sedangkan Nabi SAW boleh untuk mengutuskan bilangan yang ramai. Boleh 14 orang Nabi hantar. Ataupun apa? Bagi dia perintahkan kepadanya bilangan yang mutawatir untuk mereka dengar. Hantar supaya orang dengar daripada jumlah yang ramai. 14 orang ke berapa orang dengar. Boleh. Okey, tapi bagi dia tidak apa? Tidak buat benda berkenaan. Bagi menggugurkan apa? Kepayahan. Pasal kalau tidak nanti masa orang yang kampung tadi, kau dengar dia siapa? Muaz je. Tak cukup tu. Kau kena dengar pula Umar kata apa. Kau kena dengar pula Abu Bakar kata apa. Kau kena dengar pula Ibnu Umar kata apa. Jenuh dah pula. Kan, faham tak? Jangan akan menyebabkan payah orang tadi. Dalam masalah clarification, bila kata para sahabat Nabi SAW dahulu, bila clarify tentang hadis, sama-sama sahabat, dia clarify dengan bentuk macam tu. Memang kita salah bahawa pernah Umar bin Khattab anhu ketika zaman dia nak sekat orang sibuk menceritakan hadis Nabi tanpa tinggalkan Al-Quran. Umar telah sikit strict, hatta dia kurung anak dia sendiri. Dikurung anak dia Ibn Umar kerana sibuk ceritakan hadis Nabi SAW. Cerita Nabi dia tutup kurung anak dia. Dan zaman dia juga ketika Abu Musa al-Asy'ari bagi salam kat rumah dia, kemudian Abu Musa al-Asy'ari lari, tinggalkan. Lepas 3 kali dia minta Assalamualaikum 3 kali tak ada benda, dia belah, tinggal. Umar keluar, dia tak ada Assalamualaikum. Ini yang Melayu punya. Assalamualaikum kan. Dia panjang sikit kan. Jadi dia minta izin 3 kali. Umar lepas tu keluar, dia dengar suara Abu Musa al-Asy'ari. Suara dia distinguish lah. Memang kita kata pasal dia baca Quran, Nabi nangis. Suara sedap. Jadi bila dia datang, jadi Umar kenal siapa yang datang. Umar keluar tak ada. Lepas tu orang cari dia, bukan kau datang rumah aku tadi. Dia kata ya. Lepas tu kenapa kau lari? Dia kata Nabi minta, dia kata al-istizan salas, minta izin 3 kali je. Nabi kata, Umar kata, bawa saksi kau 2 orang, kalau tak aku sebat kau 80 rotan. Apa tak? Aku sebat kau atas pembohongan kata Rasulullah. Bawa 2 saksi. Kelang kabut lah kawan cari saksi. Tapi kisah ni kerana Umar ketika tempoh tersebut dia tengah sekat orang ramai daripada buat macam tu. Tapi dalam masa sama macam Abdullah bin Auf ceritakan Nabi kata apa, dia dengar. Bila sahabat Nabi kan ceritakan Nabi buat macam ni, dia dengar. Dia tak langgar. Tapi ketika cerita mungkin banyakkan sangat benda tu menyebabkan sampai tinggal Al-Quran, dia bimbang, benda tadi akan menjadi masalah, dan dia sekat. Tapi lepas dah hilang kebarang kalian tersebut, dia jalan balik lah. Faham? So konsep dia seorang-seorang, dia cerita tak ada masalah. Dia boleh ni. Okey. Okey, berhenti sini. Yang sama kemudian. Berhenti sini. Ustaz boleh tanya zaman Salafi exactly berzina. Salaf ni ada merujuk pada apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda. Dia kata khairul qurun qarni, the best generation is my generation, thumma alladhina yalunhum. Ada riwayat dia kata berhenti stop situ je. Thumma alladhina, ada kata sebut sampai 2 kali. Kemudian orang lepas mereka, orang lepas mereka. Jadi kita sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang kali kata tabi'in tu zaman Imam Syafi'i. Last dia Imam Syafi'i. Yang siapa datang lepas tu, tabi'in. Dia kata tabi'in je, tabi'in. Kira Within 2 years lebih kurang, 200 years daripada zaman Rasulullah sahabat-sahabat kan. ya, generasi tadi.
pada generasi Rasulullah SAW punya, pada tahun 110 Hijrah telah mati sahabat yang terakhir. Last sahabat mati adalah pada tahun 110 Hijrah. Mungkin dia ketika mana dia mati tu, masa Nabi kata, tak ada siapa yang ada sekarang ni kecuali akan mati dalam tempoh 100 tahun lepas tu, semua dah tak ada dah. So the second one is actually pada itulah. Jadi dalam konteks ni, kalau dibilang ikut generasi tadi, yang sahabat, tabi'in dan tempoh tersebut, dan siapa-siapa datang lepas tu bukannya salaf, kecuali kalau sekiranya mereka berfahaman macam salaf. Salaf tadi adalah satu era atau zaman di mana orang itu menjadi panduan kita. Sebab kenapa saya agak-agak ni sikit saya kritik bila orang kata kita berfiqah Imam Syafi'i, lepas tu berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Saya kata Imam Syafi'i akidah apa? Pasal Imam Syafi'i awal lagi daripada Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i awal lagi. Jadi kalau Imam Syafi'i tak berakidah ke? Kenapa ambil ikut? Jadi sebab kenapa kalau ikut pada yang awal tadi tak timbul tajuk tu. Kita kenal dan tahu siapa mereka yang dikatakan sebagai sahabat, tu anak murid sahabat dan anak murid pada anak murid sahabat. Itu golongan dipanggil sebagai salafus soleh. Salaf yang awal, yang terdahulu. Adapun yang berikutnya datang dipanggil khalaf. Yang kita start daripada situ, ada falsafah lah, ada wahdatul wujud lah, ada sekian dan sebagainya. Yang kata benda tadi membawa kepada banyak masalah pada masyarakat kita dan umat berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan fahaman agama. Kalau tak yang awal tadi, relax je. Faham macam para sahabat tak pernah bincangkan berkenaan sifat-sifat Allah Ta'ala secara detail. Macam Allah Ta'ala duduk, macam mana Allah Ta'ala duduk? Tak tanyalah. Kursi Allah Ta'ala tu, kursi tu apa maksud? Tak tanya. Mereka tak pening kepala. Kita ni zaman berikutnya sibuk. Di mana Allah di mana dan sebagainya, sibuk. Kalau Allah Ta'ala berada satu tempat, maka dia adalah makhluk. Nampak tak? Tak senonoh. Sebab kenapa dia awal tadi dikira sebagai apa? Salaf. Yang berikut panggil khalaf. Mana sufism yang orang lepas dari mereka. Lepas zaman mereka telah mula start. Di akhir zaman tabi'in, start mula muncul kumpulan pelik-pelik ni. Nama macam ni, macam-macam. Tak balik pada ilmu yang dibawa oleh sahabat tabi'in dan tabi'in. Sebab mereka tak lintas sahabat. Perbuatan mereka buat ni takkan lintas sahabat Nabi. Tak jumpa sahabat Nabi. Dia akan mula, dia datang cerita orang Habsyah. So, orang Habsyah tu ajar orang berikut je ke? Kenapa tak nari macam orang Habsyah tadi, pegang lembing? Kan? Kenapa buat awak punya Allah. Kenapa tak pegang lembing? Diorang pegang lembing, Nabi diam, diorang pegang lembing. So apa sebab awak buat di opposite ataupun cara lain? Yang golek-golek ke, breakdance sebagainya. Faham? Okey. Bukan ada beza kefahaman ke antara Kefahaman lah. Tapi orang-orang tersebut yang 200 tahun itu. macam mana? Dalam yang 200 tahun. Sebab kenapa kita rujuk orang yang terlibat. Kalau orang yang terlibat tadi, macam nama-nama orang yang terlibat tadi. Siapa? Anak murid para sahabat. Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad. Nama tu terkenal. You know them. Sahabat kenal mereka, mereka kenal sahabat. Dan orang tahu mereka anak murid sahabat. Orang tu takkan jumpa dia orang-orang berkenaan pernah pelik tadi. Masalah nak timbul Khawarij, keluar, muncul zaman Osman lagi dah keluar. Syiah dah keluar dah awal lagi. Zaman Ali dah keluar dah benda berkenaan. Tapi keluarnya mereka dapat dipisahkan. Sebab tu Muhammad Ibn Sirin ni kata apa? Dahulu mereka mendengar daripada semua orang, mendengar cerita semua dengar. Tapi bila berlaku fitnah, maka mereka kata pada orang bercerita, sammulana rijalakum, beritahu kami perawi-perawi kamu. Dilihat pada ahli sunnah, diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bidah, dibuang, tolak cerita mereka. Ketika tu dah ada pembezaan. Muhammad Ibn Sirin ni adalah tabi'in, dia belajar dengan para sahabat. So dia sendiri dah ada, zaman tu dah bezakan. Faham tak? Walaupun kita kata percanggahan timbul, tapi tak muktabar. Percanggahan tak muktabar, tak diambil kira pun. Worthless untuk dipakai untuk sebagai hujah. Jelas? Jelas benda sini. Wallahu a'lam.